Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada murid-murid kelas 4 Jabir Ibnu Hayyan, ya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin cikgu ucapkan kepada murid-murid atau pelajar. Sebenarnya belum tambat lagi lah untuk cikgu ucapkan selamat Hari Raya sebab ni baru raya keempat ke kelima yang cikgu rakam masa ni. Jadi selamat Hari Raya. Jangan lupa bagi cikgu dia raya, bukan cikgu bagi awak dia raya. Silap pula. Okey, tak apa. Untuk video kali ini cikgu akan membincangkan mengenai beberapa topik yang telah kita bincang minggu sebelum raya lagi tu. Minggu sebelum raya tak silap cikgu ajar sampai bahagian tindak balas tumbuh-tumbuhan, macam yang cikgu cerita dekat kelas, yang mana manusia pun ada respon terhadap apa-apa tindakan. Contohnya kita cubit kawan kita, respon kawan tu mungkin akan menjerit ataupun mungkin dia akan balas kita balik. Sama juga macam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pun ada respon terhadap persekitarannya. Antara salah satunya adalah yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu fotosintesis. Yes, ini kita akan belajar pada hari ini. Tengok pada slide cikgu tunjukkan atau video cikgu tunjukkan tadi. Fotosintesis. Mari kita baca sama-sama. Tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk terus hidup dan membesar. Manusia dan haiwan boleh bergerak untuk mendapatkan makanan, tetapi tidak bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi, bagaimanakah tumbuh-tumbuhan mendapatkan makanannya? Macam mana tumbuh-tumbuhan ni makan? Tumbuh-tumbuhan ada mulut ke? Tengok kat gambar ni. Mari kita ikuti perbualan pokok dan burung. Tengok, dia tunjuk kat sini. Pokok ni ada mulut, tapi pokok ni tak ada mulut. Tengok pokok ni kata, burung, awak tahu tak saya boleh buat makanan sendiri? Burung tu balas, bagaimanakah kamu membuatnya? Saya membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jadi apakah sebenarnya maksud fotosintesis ini? Siapa boleh jawab? Tak siapa boleh jawab. Kita dalam video tengok dekat muka surat 76. Sebelum tu cikgu lupa nak beritahu awak, dalam buku teks muka surat 76 dia membincangkan tentang fotosintesis. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey, keperluan proses fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Nombor 1, cahaya matahari. Nombor 2, klorofil. Nombor 3, karbon dioksida. Dan akhir sekali nombor 4 adalah air. Untuk melakukan proses yang dipanggil sebagai proses fotosintesis. Okey, kita tengok dekat sini satu persatu. Kita tengok dekat sini cahaya. Itulah jadinya. Cahaya matahari. Tengok dekat bahagian sebelah di sini, cahaya matahari sumber utama tenaga. Jadi bagaimana sebenarnya daun ni mengambil cahaya matahari? Adakah dia serap sama macam sepan serap air? Tak juga. Itu akan dibincangkan kemudian. Kita tengok pada keperluan fotosintesis yang lain, iaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ialah gas, CO2 dalam bahasa kimia dia. Gas dalam udara yang masuk melalui daun. Tengok kat sini klorofil. Klorofil ni kita nampak contoh daun ni. Tengok kat sini contoh daun. Kat sini daun warna hijau, ataupun ada warna, kadang daun warna lain, kadang ada daun warna sembilan. Tapi kalau kita nampak pokok tu ada colour hijau, bermakna pokok tu ada klorofil. Sebab klorofil ni adalah bahan yang menjadikan tumbuh-tumbuhan itu berwarna hijau. Ya, itu dia. Dan juga last sekali adalah akhir sekali adalah air. Air diserap melalui akar. Contoh kita siram air, air masuk meresap ke dalam tanah, boleh dalam meresap ke dalam tanah, akar ni akan mengambil air yang telah kita siram tadi. Contoh kita siram kalau hujan, tidak akan ambil air hujan. Itu. Kita baca kat sini info sains. Tumbuh-tumbuhan yang bukan berwarna hijau juga boleh melakukan fotosintesis sekiranya mempunyai klorofil. Okey, tengok dekat persoalan ni. Boleh. Balik dulu. Okey, tengok sini. Tengok ni. Ahmad kata, apakah yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Apa dia? Yang tadi cikgu beritahu lah. Contoh utama, cahaya matahari. Nombor 2, karbon dioksida. Nombor 3, klorofil. Dan akhir sekali adalah air. Ini adalah muka surat 77 dalam buku teks sains tahun 4. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Ini adalah mengenai hasil proses fotosintesis. Kita baca dekat sini sama-sama. Okey.
Semasa proses fotosintesis, klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkan air serta karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Glukosa adalah gula. Glukosa yang terhasil kemudiannya saling bergabung untuk membentuk kanji. Kanji yang tersimpan pada bahagian tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang, akar, biji benih, bunga dan juga buah. Macam kat sini pula, glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji, bahan yang terhasil sebagai makanan. Dan juga hasil daripada proses fotosintesis ni adalah oksigen, yang mana pokok akan mengambil karbon dioksida, dan setelah dihabiskan karbon dioksida, baik produk ataupun produk terakhir yang dikeluarkan oleh pokok adalah oksigen. Oksigen ni siapa yang pakai? Kita yang pakai. Bersyukur kepada pokok kerana menghasilkan ataupun membuat proses fotosintesis ni supaya manusia boleh menghirup udara segar. Kalau kita pergi hutan, segarkan udaranya. Sebab biar apa? Sebab oksigen yang banyak. Kadang air dia banyak, bukan air, wap air. Kan sejuk kalau pergi hutan pagi-pagi tu, ada wap air sejuk. Kita pergi sini sejuk. Saya kat sini lama tak pergi hiking lah cikgu. Dulu cikgu selalu pergi hiking, sekarang dah kurang dah sebab PKP kan. Okey, kita tengok dekat sini nota guru. Kita tengok dulu. Glukosa ialah gula ringkas yang terhasil daripada proses fotosintesis. Glukosa merupakan komponen asas yang membentuk kanji dalam satu kelas makanan dikenali sebagai karbohidrat. Karbohidrat ni contohnya apa? Contohnya adalah roti, nasi. Nasi pun tergolong dalam kumpulan karbohidrat. Jadi glukosa adalah terhasil daripada karbohidrat. Okey, kita tengok proses fotosintesis melibatkan iaitu nombor 1, karbon dioksida tambah air dan juga dibantu oleh matahari. Karbon dioksida diambil oleh tumbuh-tumbuhan dan juga air yang diambil daripada akar. Dah ambil dua ni, tak boleh bergerak, memerlukan tenaga. Jadi apa yang diambil oleh mereka adalah dia akan mengambil cahaya matahari sebagai tenaga yang kita panggil sebagai ATP, adenosine triphosphate, dan kemudian dengan bantuan klorofil dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Itulah produk terakhir yang terhasil daripada fotosintesis. Yes, itu dia. Okey, ini adalah muka surat 78. Kita tengok kepada muka surat yang seterusnya. Tengok apa lagi ada. Okey, kepentingan fotosintesis kepada kehidupan. Muka surat buku teks 80. Tengok dekat sini. Tumbuh-tumbuhan sentiasa melakukan proses fotosintesis untuk membolehkannya menghasilkan makanan sendiri. Hasil fotosintesis juga dapat memberikan manfaat kepada kehidupan lain dan alam sekitar. Perhatikan situasi di bawah. Situasi 1, syukurlah tumbuh-tumbuhan di sini. Ni burung yang kata, alhamdulillah, syukurlah tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan suburnya. Dapatlah kita makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dengan secukupnya. Alhamdulillah. Sama jugalah teks yang diucapkan oleh ayam, juga kambing, bagi siapa ni, burung, lembu, kerbau gitu. Tengok ni, sebabkan fotosintesis ni lah manusia pun dapat makan, bukan sahaja haiwan. Jadi cukup, jadi ucaplah alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah memberikan tumbuhan kepada manusia. Jadi tumbuhan ni bermanfaat. Jadi kenapa nak sangat tebang pokok ni? Aktiviti penebangan pokok ni okey kalau pokok tu dah tua ataupun pokok tu dah nak mati. Kita ambil, kita nak menggunakan hasil ni. Apa hasil yang dihasilkan yang boleh kita guna? Pokok. Kertas boleh kita buat rumah, lagi apa lagi? Kita boleh buat kertas, rumah, cardboard, lagi meja makan, meja kayu, lagi apa, tempat duduk, tempat tinggal pun boleh jadikan. Pensil kayu, whiteboard yang guna kayu pun guna kayu. Ada manfaatnya. Tapi jangan kita tebang semua pokok. Kita gunakan pokok yang dah mati, yang boleh digunakan ataupun dah dapat lesen daripada Jabatan Perhutanan. Okey, cikgu rasa sampai muka surat 80 dahulu. Untuk yang seterusnya, cikgu akan tinggalkan awak semua dengan sedikit video daripada kawan-kawan cikgu ataupun yang kita boleh tengok daripada YouTube. Cikgu gabungkan sekali dengan video ni untuk awak lebih faham dan lebih mendalami apa itu maksud fotosintesis yang sebenarnya. Okey, sampai di sini saja kelas kita. Ingat muka surat 80, jangan lupa sampai di situ saja. Assalamualaikum. Story.